Okay, what is an algorithm? Algorithm consists of two ways to write the algorithms. The ways to write the algorithms is a pseudocode and flowchart. Okay, tu kita punya topik hari ni. Dan kita akan masuk juga daripada algorithm ni, kita akan pergi terus kepada control structure. Okay, what is control structure? What is control and what is the structure and what is control structure? Nanti kamu akan faham lah. Okay, so we start with pseudocode. Okay, so kita masuk algorithm. Saya dah bagi tahu tadi, algorithm consists of two, pseudo dan juga flow chart. Saya akan ringkaskan kepada flow chart. Okay, sebelum tu kamu tengok kat sini pseudocode. Pseudocode, PSEU. Dia ejaan dia, bunyi dia bukannya pseudo. Okey, bunyi dia S saja. P tu kamu simpan. Okey. Right, next algorithm. Okey, so ini adalah steps. Okey, step ni nanti saya akan terangkan semasa tutorial. Okey. Alright, what is the algorithm? Ini selalu keluar soalan dalam exam. Okey, yang point yang kedua tu selalu keluar. So saya ambil jawapan ini daripada skema jawapan PSPM. So kena inilah. Kena intention Okay, algorithm is a sequence of well-defined steps to solve a problems. Or we can say that algorithm is a step-by-step instruction from input until the output is produced. So apa yang dimasukkan dengan steps? Step ni apa? Step ni adalah macam biasalah selalu kamu nampak step. Dia ada step 1, step 2, step 3, step 4 and final result. Okay, all these things is steps. So dalam coding Java, okay, step by step instruction. So saya dah buang tadi. Tak apalah, yang ni selalu masuk exam, jadi kamu kena prepare lah benda ni. Okay. Right, next. Okay, algorithm consists of two techniques. Two techniques to write the algorithm. Yang pertama ialah pseudocode dan yang kedua adalah flowchart. Okay. Kita tengok pseudocode dan flowchart. What is pseudocode and what is the flowchart? Okay, pseudocode is the written statement using a semi-formal language. Dengar betul-betul. Yang ini selalu student bukan confused, selalu student tanya. Dia tak faham tentang konsep pseudocode. Bila dia buat pseudocode, and then dia tanya. Bila buat pseudocode, dia tanya. Okay, semi-formal language maksud dia kat sini. Okay, saya sambung limited vocab. Okay, limited vocab include arithmetics, relational and logical operator. Okay, kat sini semi-formal language, dia consist of, dia ada arithmetic, dia ada relational and logical operator. Okay, apa itu arithmetic? Arithmetic is mathematics punya symbol. Relational, less than, greater than, equal to, itu semua relational. Boleh? Logical, boleh bagi contoh logical operator? Siapa boleh bagi logical operator? Contoh?
kalau arithmetic, additions, subtractions, power of, itu semua mathematics. Relational, greater than, less than, equal dan sebagainya. Logical, siapa boleh bagi contoh? If A true, then true. Gitu kah? Sorry? Lain. Siapa boleh bagi contoh logical operator? And Yes, logical operator and or XOR. Alright. Haziq, slowkan sikit Haziq TV. Or XOR, XNOR dan sebagainya. Okay, this is logical operator. So semua tu ada di dalam pseudocode. Okay, kemudian pseudocode ni intended for human. Intended for human reading. As long as human faham apa yang you tulis, apa yang you convert pseudocode itu, it's okay. Okay, kat sini lah ramai pelajar yang confused. Dia dah buat siap, tiba-tiba dia tanya, Sir, ini betul ke? Ini betul ke? Ini betul ke? Step-step dia ditanya step. Asalkan kamu faham, boleh diterima. Okay. Lepas ni, bila kamu buat pseudocode, kamu dapat satu problem. Dengar kamu dapat satu problem, saya akan bagi satu problem nanti. Kemudian kamu buat pseudocode dan kamu suruh kawan kamu baca pseudocode itu. Adakah kawan kamu faham apa step-step dia? Kalau dia faham, dia boleh buat, then okay. Itu maksud dia. Itu untuk human readings, bukannya machine readings. Machine readings berbeza. Okay, machine reading berbeza. Dia tidak ada macam human punya language. Dia ada code dia. Dia ada coding dia. Menyebabkan machine tersebut faham. Okay, di-convert lah kepada binary dulu, barulah dia faham kan. Itu kita kemudian lah. Okay. So, itu adalah pseudocode semi-formal language, which is include arithmetic, relational and logical operator inside the pseudocode. Okay. Okay, the good pseudocode must be satisfy this requirement. Okay, so ini adalah syarat-syarat untuk kita buat pseudocode. Okay, yang pertama, input mesti ada. Kamu dah belajar masa-masa semester 1 hari itu. Kamu dah belajar input, process, output and storage. Okay, so di sini pun cara dia sama juga. Apa dia input? Okay, input is represent by the keywords. Okay, input or read or get, followed by data requirement. Okay, so penulisan pseudocode mesti bermula dengan perkataan ini. Mesti ada input, mesti ada read, mesti ada get. So semua ayat ini menunjukkan something, data from outside enter into computer. Faham tak? Contohnya macam apa? User type keyboard, user type number 1, user type number 3, user type ABC. That is data. Okay, data from outside masuk ke dalam processor, input. And then yang kedua, output. Okay, output is represented by the keywords. Okay, output, display or print. So ini adalah words yang kita gunakan untuk kita tulis pseudocode. Input or read or get. For the output, display or print. And then followed by result. Okay, so contohnya display BMI. For example, display total price. Display total price. Display is a output for pseudocode. And then kita ambil input dulu. Input number. Saya tak nak number. Saya nak pakai ni. Okay. Input weight and height. This is pseudocode. Okay. So maksud dia apa? Maksud dia input. Okay, so masukkan
get in. Okay. Apa yang dia nak get in, apa yang dia nak masukkan, weight, berat dia, dan juga height dia, tinggi dia. So, dua ni adalah, this is a data. This is a data. Okay, this is the data. Okay, input, weight and height. Okay, then kita output. Output must be right as a output itself or display, or we can use words print. Okay, let's say saya guna display. Okay, kita nak display apa? Okay, display ni output dia, maksudnya dia akan keluar di monitor kita lah. Faham? Okay, display BMI, let's say BMI. Tahu tak apa itu BMI? Tahu. Body mass index. Index. Ya, BMI. Okay, input dia apa tadi? Weight and height. Display kan apa? BMI. So, BMI is a result. BMI is a result. Okay. Baik, itu nombor 2. Yang ketiga is a process. Between input and display, there is a process. Okay, lepas input, tetapi sebelum display BMI, mesti ada proses. Proses ni untuk apa? Siapa tahu agak-agak? Apa untuk proses? Proses tu untuk apa? Any idea? Tentukan output. Yes, good. Calculate. Yes, calculate. Proses ni adalah untuk kita cari result. Apabila result dah jumpa, dan kita displaykan dia. Okay. Process represented by formula or conditions. Itu adalah proses. Okay. So, dia bermula dengan, okay, kat sini saya tulis bawah ni. Okay, bermula dengan input, kemudian proses, kemudian output. Okay, sama juga macam semester 1. Kita belajar input dulu, proses, kemudian output. Okay, apa itu proses? Dalam pseudocode, proses is a formula. Proses is a formula. Ataupun proses is a conditions. So, condition ni ada banyak. Ada 3 condition. Iaitu control structure. Kamu akan belajar kemudian. Okey. Dia mengandungi mathematical operations. Okey, process is a mathematical operations. True or false conditions, or it can be repetitions. Okey. Contoh, kita nak cari, contoh yang saya bagi ni input, weight and design. Weight and height. Weight and height. So, apa proses dia agak-agak? Proses dia apa agak-agak? Apa formula untuk cari? Mathematical. Yes. Calculate weight and height. Ya, bukan calculate true and height. Kita tengok display kita adalah BMI. So, kita nak calculate apa? Kita nak calculate BMI based on weight and height. Calculate BMI. Yes, based on weight and height. Yang tu saya jelaskan dalam kelas tutorial nanti. Okay. So yang ni saya bagi dia punya gambaran saja kepada yang junior-junior ni. Okay. So kita ada input followed by data, process followed by formula. Okay, this is number 1, input followed by data, process. Number 2, process followed by formula. And then number 3 di bawah ni, display followed by result. Itu saja. Okay. Tapi kalau proses, kalau calculate BMI ni, kamu terus saja pergi pada BMI equal to what. Macam tu. Formula So this is formula. Mathematical formula. Mathematical formula. Kena ada macam tu. Okay, next. Flowchart. Tadi pseudocode.
Kemudian sekarang flowchart. Okay, what is the flowchart? Selalu keluar juga flowchart ni. Flowchart is a set of shape boxes. Shape boxes connected by flow lines. Okay, nama pun flow, dia mesti ada aliran dari mana ke mana. From to itu baru dipanggil flow. Okey, ke mana maknanya objektif dia apa? Apa yang dia nak keluarkan, apa yang dia nak produce, apa yang dia nak display, apa yang dia nak resultnya. Okay, that is flow. Okay, a set of shape boxes that are connected by flow lines. Okay, dia ada line dia ada arah dia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Represent as an algorithm. Okay, the difference between pseudocode and flowchart. Okay. Okay, yang ni difference Okay, difference between pseudocode and flowchart is pseudocode is the verbal, while flowchart is graphical representations. So this is a difference between flowchart and pseudocode. Okay, so kita tengok apa dia punya simbol-simbol dia. Ini yang dikatakan dengan boxes. Okay, yang ni kamu kena ingat dan kena hafal. Alright, so yang pertama sekali terminal symbol. Terminal symbol maksud dia di dalamnya dia ada tulis start dan end. Tengok yang pertama, nombor 1. This one, number 1. Okay, dia ada start, end. Ini simbol apa Oval. Capsule. Yes, capsule. Kapsule tu simbol capsule, bukan oval. Oval dia macam ni. Lain. Oval lain. So bentuk capsule. Okay, what is the meaning of this capsule? Indicates the beginning and ending algorithm. Okay, dia mula dengan dia menunjukkan algorithm kita bermula di start dan berakhir di end. Itu maksud dia. Okay. Baik, yang kedua. Ini simbol apa? Square kan? Square ke ni? Rectangle. Saya sebut square kamu aja kan? Okey, ini adalah rectangle. Okey, rectangle tak kisahlah kamu nak buat segi 4 tepat ke, segi 4 sama ke, asalkan dia rectangle boleh pakai. Lepas ni jangan tanya, sir, boleh ke segi 4 tepat? Sir, boleh ke segi 4 sama? Boleh, asalkan segi 4 saja. Alright. So di dalam rectangle ni dia ada formula. Nampak tak tu? Area equal to pi times radius, y equal to 10. Kalau kamu tengok di dalam ni, area y equal to 10, mark equal to 20. Okey, macam mana kita nak tentukan apa benda yang kita nak letak dalam ni? Dalam rectangle ni, saya spesifik pada rectangle saja. Bagaimana kita nak tentukan? Ini yang pelajar selalu confuse. Okey, kamu tengok Saya tak boleh zoom pakai ni. Alamak, mepahnya. Okey, setiap formula tu dia ada equal kan? Nampak? Dia ada equal. Area equal, y equal. Nampak tak semua? Nampak sah. Okey. Dia ada equal ni. Nampak equal. So, apa yang melibatkan equal mesti letak dia kan dalam rectangle. Dengar baik-baik. Anything. If you find the statement consists of equal,
then itu adalah dalam rectangle. Itu adalah proses. This is process. Anything. Boleh? Okay. Alright, shows a mathematical operations or shows a formulas refer to equal symbol. Mesti masuk dalam proses. Kalau kamu jumpa equal, kamu akan dapat ni nanti. Y equal X. Ada siapa tahu tak apa maksud dia ni? Y equal X, maksud dia ini dipanggil sebagai equality. Okey, bukan quality ah, equality. So kesamaan. Yang ini bukan. Yang ini di dalam logical. This is logical operator, not mathematical operator. Okey, yang ada dalam proses mesti mathematical operator ataupun mana-mana yang statement yang ada equal. Okey. Baik, yang ketiga. Alright, yang ketiga ini simbol apa yang ketiga? Apa bentuk dia ni? Trapezoid. Okey, trapezoid boleh. Ada satu lagi istilah yang paling mudah. Parallelogram. Parallelogram. So kamu kena sengitkan sikit. Lepas tu kamu buat lintang. Okay, this is parallelogram. So, dia itu adalah untuk input dan output symbol. Kalau kita tulis tadi, input, width and height. So, kamu letak parallelogram and then label di dalamnya width dan juga height. Okay. Alright, next. Symbol storage. Kita jarang pakai storage ya. Storage biasa at the end of the diagram. Tapi sebelum end lah. Okay. Kemudian yang keempat. This is number 4. This is number 5. Ini printer output. Okay. Dan number 6. Ini penting. Number 6. Number 6 is a diamond. Okay, a symbol diamond. So shows a selections or repetitions conditions. Ni penting. Conditions. Condition ni, okay, tengok Jika kamu terjumpa conditions, kamu kena buat diamond. Kamu tak boleh buat rectangle. Rectangle hanya untuk proses. Bagaimana cari proses? Ada equal. Tapi untuk diamond, kamu kena buat conditions. Macam mana kita nak kenal conditions? Conditions mesti ada logical operator. Mesti ada logical operator. Tak boleh benda lain. Tidak boleh matematik, ada matematik, okey, bercampur dengan matematik, tapi logical operator at last. Okey, perlu ada juga logical operator. Jika ada logical operator, then masukkan ke dalam diamond. Okey, so contoh dia kat dalam ni kamu tengok, if mark greater than 80. Contoh, mark greater than 80. Katalah mark ni sama dengan 30. If mark greater than 80. So jawapan dia true or false? Respon. False. Jawapan dia? Markah saya 30. Markah saya 30. Syarat dia tentukan mark greater than 80. 30. Adakah 30 greater than 80? Itu dia punya soalan dia. Is it 30 greater than 80? So what is your answer? Yes, the answer is false. No. Yes.
So dia akan return value dia adalah no ataupun false ataupun zero. Okay. Y equal to 3. Contoh Y equal to 3. Nampak tak yang kecil tu? Saya tu kau tak nampak Katalah, okay, saya tulis besar di atas Y equal 3. Let's say Y saya adalah 4. Y saya adalah 4. Soalan tanya, adakah Y value dia sama dengan 3? Adakah Y bersamaan dengan 3? No. False. Yes. Adakah 4? Oh, apa ni? Adakah 4 bersamaan dengan 3? So, jawapan dia adalah false. Okay. So, di dalam diamond ni, jawapan dia mesti true atau false. Tu saja. Faham True atau false. To gain the answer true or false, so kamu kena guna logical operator. Not mathematical operator. Faham? Okay, tolong fahamkan. Right. Next, this is lines dia. Lines dia ada going up, going down, turn right or turn left. So ini untuk apa? Untuk flow ataupun steps the algorithms. Sangat penting ni. Okay, kalau kamu pakai selection, kalau kamu pakai repetition, flow dia lain-lain. Kalau kamu salah flow, salah tunjuk arah, salah semua kamu punya diagram. Okay, yang ni off page, yang ni on page connector. Okay, on page connector maknanya apa? This 3. So maknanya ada lagi dia punya page yang lain bersambung. Another page. Ini kita akan tengok nanti. Okey, dapat? Ini adalah flowchart. Ini adalah pseudocode. Pseudocode is the verbal, flowchart is the diagram. Okay? Right, next. Okay, problem statement saya akan tunjukkan di dalam kelas tutorial. Bagaimana nak buat input, proses, output, and then kita convert kepada pseudo dan kita convert kepada flowchart. Okay, ini yang ada diagram tadi, diagram dan sebagainya. Okay, yang ini dalam kelas tutorial. So tunggu kelas tutorial saya. Alright. So statement 1. Statement 1 tadi find the square, calculate display the average 3 marks, calculate the area of triangle. Okay, kemudian and then kemudian exercise. Okay, habis.